yang merupakan isu yang agak sensitif yang boleh mendatangkan konflik kewangan, iaitu berkenaan bebanan hutang. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sihat. Sekali lagi, selamat datang ke siri ilmu pelaburan patuh syariah yang dibawakan oleh Bursa Malaysia dan Vcolis sebagai content partner. Dalam video kali ini, saya ingin menyentuh mengenai satu topik yang merupakan isu yang agak sensitif yang boleh mendatangkan konflik kewangan, iaitu berkenaan bebanan hutang. Jadi bagi menerangkan topik ini, mari kita sama-sama mendengar kisah mengenai bahayanya apabila mempunyai bebanan hutang ini. Jom kita mulakan. Kisah ini dipetik daripada karya terbesar daripada Imam Malik rahimahullah, iaitu dalam kitab Al-Muwatta, bab 37 mengenai wasiat dan perjanjian. Kitab ini memang banyak menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah SAW, termasuklah mengenai kisah bebanan hutang ini. Kisah ini diriwayatkan daripada Umar ibnu Abdul Ar-Rahman ibnu Dalaf Al-Muzani bahawa ada seorang pemuda daripada pihak Junaiha ini merupakan seorang saudagar unta dan nama pemuda ini adalah Al-Usaifi. Dia sebelum ini memang membeli unta-unta sebelum orang ramai pergi menunaikan ibadah haji, dan kemudian selepas dia beli unta-unta tersebut, dia akan jual kepada orang ramai dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tetapi malangnya, dia juga membiayai hutang yang terlampau banyak yang menyebabkan dirinya muflis. Jadi untuk menyelesaikan kes ini, Saidina Umar ketika itu menjadi hakim dalam menangani masalah tersebut. Dan setelah beliau sendiri pun melihat situasi tersebut, kemudiannya Saidina Umar Al-Khattab pun berkata kepada semua orang, "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Al-Usaifi dari pihak Junaiha ini telah berpuas hati dengan keimanannya dan kepercayaan kerana dia telah menunaikan ibadah haji jauh lebih awal daripada orang lain. Tetapi dia telah mengambil bebanan hutang yang banyak yang menyebabkan dirinya tak mampu untuk membayarnya balik. Maka segala hartanya akan dijadikan sebagai jaminan. Jadi kepada sesiapa yang ingin menuntut hutang daripadanya, silalah datang kepada kami pada hari esok dan kami akan berikan hartanya kepada pemberi hutang tersebut sesuai dengan jumlah dia berhutang. Berhati-hatilah kalian terhadap setiap hutang kerana sesungguhnya permulaan kepada setiap hutang merupakan kegelisahan dan pengakhirannya merupakan kemiskinan." Macam itulah kisahnya mengenai bebanan hutang. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini? Apabila seseorang itu berhutang tetapi tidak mampu untuk membayar balik setiap hutangnya, termasuklah hutang peribadi, hutang kereta dan rumah tepat pada waktunya, maka kesannya akan menyebabkan dirinya berpotensi muflis. Apabila dalam keadaan sudah muflis, ia seterusnya akan mengakibatkan kemiskinan dan kesan daripadanya adalah boleh menyebabkan dirinya dalam keadaan terdesak. Jadi, boleh bermulanya sikap sanggup menipu, mungkin janji dan sampai satu tahap sehingga melakukan pelbagai jenis jenayah. Ya, kadang-kadang ia bermula daripada jenayah kecil hinggalah hari demi hari tabiat tersebut boleh mendorong melakukan jenayah yang lebih besar. Jadi perkara seperti ini sebenarnya akan mendatangkan kesan negatif dan kesusahan kepada kedua-dua ibu bapa, keluarga serta orang-orang lain. Malah kita semua perlu faham, bebanan hutang yang terlalu banyak boleh memberikan impak buruk kepada mental dan spiritual seseorang itu. Oleh sebab itu, hutang sebenarnya adalah satu kemudahan dan ia sebenarnya hanyalah sebagai pilihan. Sebaik-baiknya apabila menggunakan kemudahan hutang tersebut, pastikan hutang yang diambil itu mengikut kemampuan dan dapat dibayar balik supaya dapat elakkan diri daripada menjadi hamba hutang. Okey, untuk kaitkan bebanan hutang dalam dunia pelaburan, memang kita boleh lihat bahawa ketika menghadapi krisis, jelas menunjukkan memang terdapat syarikat-syarikat tersenarai yang menghadapi masalah bebanan hutang yang tinggi. Kesan hutang yang tinggi ini akan mengakibatkan keuntungan syarikat terjejas kerana perlu membayar balik kos hutang yang tinggi. Manakala ada juga sesetengah syarikat terpaksa menghadapi kerugian yang lebih tinggi kerana penambahan hutang dan seterusnya tak mampu untuk bayar hutang dan kos hutang mereka. Jadi, apa yang syarikat sebegini terpaksa lakukan untuk menambung bebanan hutang tersebut? Antaranya terpaksa memberhentikan ramai pekerja
dan ada terpaksa jual aset mereka, malah ada yang meminta bantuan daripada kerajaan dan ada yang terpaksa menutup operasi. Jadi bila perkara tersebut terjadi, pelabur-pelabur yang telah melabur dalam syarikat sebegitu sememangnya mempunyai risiko untuk penurunan atau kehilangan duit pelaburan mereka. Oleh sebab tu, sebelum melabur dalam sebuah syarikat, jangan sesekali menyangka bahawa dengan jenama syarikat yang popular, bermaksud kewangannya pun bagus. Jadi, sebaik-baiknya kita melihat penyata kedudukan kewangannya dengan melihat status hutang syarikat dan dibandingkan dengan jumlah equity syarikat tersebut. Maknanya, kalau ada hutang sekalipun, sekurang-kurangnya syarikat mempunyai kemampuan untuk bayar dan menguruskannya. Hal ini bertujuan supaya setiap kali berlaku krisis, syarikat tersebut tidak menghadapi kesulitan menanggung bebanan hutang disebabkan pengurusan kewangan yang mantap. Baik, sama-sama kita ambil iktibar daripada kisah Al-Usayfi ini agar kita waspada dalam pelaburan saham supaya kita tidak terjerat dengan pelaburan ke dalam syarikat-syarikat yang mempunyai hutang yang terlalu tinggi. Setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mengikuti siri ilmu pelaburan patuh syariah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.